Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and salam sejahtera sekali lagi untuk pelajar EHT 01. Bertemu kembali kita dalam video kali ini, dan kali ini kita akan masih lagi membincangkan tentang functional protein. Pada video kita yang lepas, saya ada banyak tunjukkan bagaimana protein ini berfungsi. Protein ini dapat berfungsi apabila dia mencapai satu tahap yang kita sebut sebagai mempunyai bentuk 3-dimensional shape. Sebab bagi mana-mana protein ini berfungsi, dia mesti ada satu bentuk khusus baginya, terutama bagi enzim. Baik, apabila kita merujuk kepada functional protein, pelajar sekalian, kita akan merujuk kepada satu level of protein yang kita panggil sebagai tertiary structure. Sebab tertiary structure adalah satu keadaan di mana single polypeptide tadi repeatedly coil dan juga fold sehinggalah mencapai achieve the 3-dimensional shape. Bagi enzim, apabila dia mencapai satu shape yang tertentu, maka dia akan provide satu active site, mana active site ni adalah spesifik kepada satu-satu substrate. Baik pelajar, untuk tertiary structure of protein, apabila kita melihat dia dengan lebih lanjut, kita akan bahagikan protein tersebut kepada dua jenis. Berapa jenis pelajar? Dua jenis. Yang pertama, kita panggil dia sebagai fibrous protein. Fibrous protein. Fibrous protein ni kalau kamu perhatikan bentuk dia, dia akan kelihatan seakan-akan bentuk fiber. Manakala yang kedua adalah globular protein. Globular protein ni kalau kita perhatikan bentuk dia, kita akan nampak dia seperti spherical shape. So, bagi protein, dia dibahagikan kepada dua classification. Yang pertama fibrous protein dan yang kedua adalah globular protein. Pelajar boleh lihat fibrous protein ni bentuk dia adalah long fiber. Highlight long fiber. Manakala globular protein adalah roughly spherical. Ini persamaan ke perbezaan? Jadi pelajar boleh faham ini adalah perbezaan antara fibrous protein dan globular protein, di mana apabila satu-satu protein berfungsi, kita akan bahagikan dia kepada dua classification, fibrous dan globular. Kemudian kita kena lihat dengan lebih mendalam, iaitu fibrous protein ni, they are insoluble in water. So fibrous protein ni, keadaan yang fibrous protein ni apabila kita lihat dia dalam tindak balas dengan air, they are insoluble in water. But then, untuk globular protein, they are generally soluble in water. Saya suka kamu letakkan perkataan generally. So secara umumnya, globular protein ni generally soluble in water. Fibrous protein ini bentuknya adalah static. Meanwhile, globular protein adalah dynamic. Walaupun dia mempunyai satu bentuk 3-dimensional shape, namun apabila dia bertindak balas ataupun bergerak sebagai dalam proses metabolisme badan, sometimes bentuk-bentuk dia sedikit berubah ataupun induce. Kali ni kita akan tengok bagaimana tindak balas enzim. Ada yang induce feed model. Apabila dia melekat saja, dia akan mengaruh kepada perubahan bentuk yang akan sama seperti substrate tersebut. So ini yang kita namakan sebagai dynamic, walaupun dia achieve 3-dimensional shape of structure. Keadaan yang long fiber, keadaan yang insoluble in water dan dia static tadi, biasanya diperlukan untuk protein yang bertindak balas sebagai structural support. Bahan asas untuk pembinaan bagi sokongan. Dan example paling jelas untuk kita faham tentang fibrous protein ini adalah collagen, pelajar. Collagen. Faham tak collagen? Collagen ni adalah satu protein yang berasalnya berada bawah epidermis, yang penting untuk regangan kulit. Kamu tekan kulit kamu, teranjal. Tekan kat pipi, teranjal. So itu adalah disebabkan kehadiran collagen. Dan collagen ini ataupun satu lagi adalah keratin. Keratin adalah bahan binaan pada kuku dan rambut. Dan keratin, collagen tersebut adalah untuk structural support. Digunakan sebagai sokongan. Dan dia adalah insoluble in water. Sebab itulah kita jelas bagaimana bentuk rambut kita, bagaimana kulit kita ini penting bagi dia tidak dapat bertindak balas dengan air.
Berbeza dengan globular protein, dia adalah satu jenis protein yang biasanya digunakan sebagai metabolic and chemical process. Dia bertindak balas dalam sistem metabolisme badan kita, dalam penjanaan tenaga, dalam penghadaman dan sebagainya. Dan contoh paling tepat untuk protein yang menjalankan metabolic proses ini pelajar adalah enzim. So enzim ini dinamik bentuk dia. Dia akan berubah dalam keadaan untuk melengkapkan dengan substrate dalam satu metabolisme yang kita panggil sebagai induced feed model. So apabila enzim ini bertindak balas dalam metabolic proses, maka biasanya dia kadang-kadang bertindak balas dengan air. So they are generally soluble in water. Namun kita ada satu kategori special, protein kategori special. Apabila kita lihat fibrous protein ataupun globular protein ini associate. Ya, untuk jadikan fibrous protein, untuk jadikan globular protein ini lebih efisien. Sometimes fibrous protein, globular protein associate with a non-protein component. Kadang-kadang dia perlukan komponen lain, bukan protein. Fibrous protein perlukan komponen lain, globular protein perlukan komponen lain. Contohnya hemoglobin. Hemoglobin adalah globular protein, bentuknya spherical. Then there are importance in the metabolic or chemical process, hemoglobin. But hemoglobin, in order them to be functional effectively, untuk jadikan dia boleh berfungsi dengan lebih efisien, maka dia perlukan non-protein component, iaitu heme. Heme ni adalah iron center. Iron bukan protein. Tapi hemoglobin perlukan heme. So, apabila hemoglobin perlukan heme, maka protein itu dinamakan sebagai conjugate protein. Heme adalah sejenis prosthetic group. So, fahamkan dekat sini. Maka apabila kita kelaskan protein, dia terbahagikan kepada 3. Yang pertama fibrous, yang kedua adalah globular. Dan apabila fibrous dan globular associate dengan non-protein component dan dia permanently sebagai prosthetic group, maka kita namakan protein tersebut sebagai conjugate protein. Okay, itu saja pelajaran kita pelajar berkaitan dengan classification of the protein. Okay, I hope kamu semua pelajar dapat faham dan bandingkan antara fibrous protein dan globular protein dengan cara yang berhemah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.